Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengarahkan iblis agar sujud kepada Nabi Adam. Namun iblis menolak kerana merasakan dirinya tidak layak tunduk kepada makhluk yang lebih junior yang diciptakan dari tanah, sedangkan ia diciptakan dari api yang sifatnya marak menyala. Disebabkan kesombongan iblis, Allah Subhanahu Wa Taala telah murka, melaknat dan menghalau iblis keluar dari syurga. Hal ini dinyatakan dalam ayat 13 surah Al-A'raf yang bermaksud, turunlah engkau dari syurga ini kerana engkau tidak layak berlaku sombong di dalamnya. Keluarlah dari syurga, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Di dalam ayat 34 dan 35 surah Al-Hijr pula disebutkan yang bermaksud, maka keluarlah engkau dari syurga kerana sesungguhnya engkau golongan yang diusir dan sesungguhnya engkau dilaknat berterusan hingga hari kiamat. Persoalan yang timbul ialah, jika iblis sudah dihalau keluar dari syurga, bagaimana iblis masih boleh memperdayakan Nabi Adam dan Hawa yang berada di dalam syurga sehingga mereka memakan buah yang terlarang itu? Adakah benar iblis telah berjaya menyusup masuk ke dalam syurga dan melepasi kawalan malaikat dengan memasuki perut seekor ular seperti yang didakwa dalam setengah cerita? Di sini kami bawakan 5 pencerahan untuk memahami kisah ini. Yang pertama, Dr. Salah Al-Khalidi menjelaskan bahawa iblis masih mampu bersemuka dengan Nabi Adam dan Hawa di dalam syurga serta memujuk mereka memakan buah larangan. Mereka ciptakan alasan dan melakukan sumpah palsu di hadapan mereka. Ia menggambarkan iblis masih dibenarkan memasuki syurga setelah ia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ini menunjukkan walaupun Allah sudah menetapkan iblis dihalau dari syurga, tetapi pelaksanaan arahan tersebut tidak dilakukan serta-merta, tetapi ia dilewatkan hingga ke beberapa waktu berikutnya atas hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang ketiga, dengan kesempatan inilah iblis berusaha menggoda dan menghasut Adam dan Hawa untuk memakan buah larangan. Yang keempat, hal ini persis seorang banduan yang dihukum bunuh oleh hakim. Keputusan tersebut tidak bermakna si banduan terus dihukum setelah tamatnya perbicaraan, tetapi ia akan berada di dalam penjara selama beberapa tempoh untuk menjalani prosedur tertentu sebelum hukuman dilaksanakan. Dan yang kelima, dakwaan yang mengatakan iblis menyusup masuk ke dalam syurga dengan bersembunyi di dalam perut seekor ular adalah dakwaan bersumberkan Israiliyat yang tidak diketahui kebenarannya. Justru ia tidak layak menjadi perincian kepada kisah-kisah Al-Quran yang suci dan pasti. Demikianlah caranya kita untuk memahami kisah-kisah Al-Quran tanpa merujuk sumber-sumber Israiliyat. Al-Quran adalah sumber agama Islam yang suci yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar. Adalah tidak wajar dan tidak munasabah kisah-kisah Al-Quran yang bersifat umum ditampung dengan perincian dari sumber yang tidak pasti seperti Israiliyat. Justru peliharalah kemuliaan Al-Quran dengan merujuk sumber-sumber tafsir yang pasti dan benar.